Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan izin Allah, hari ini kita dapat bersama hari ini. Hari ini kita akan berbicarakan mengenai ganjaran dunia dan juga akhirat bersama dengan Yayasan Ar-Riayah. Dan hari ini, Assalamualaikum, berbesar hati Masya Allah dengan kehadiran Habib Najmuddin Osman Al-Khirit selaku Timbalan Pengerusi Yayasan Ar-Riayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar, Habib? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Habib, hari ini kita nak bercerita mengenai Yayasan Ar-Riayah, Habib. Mungkin Habib boleh kongsikan sedikit latar belakang madrasah tazkiyah ini. Silakan, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Terima kasih kepada Dewi, kepada rancangan Assalamualaikum dan juga TV Hijrah kerana sudi untuk bersama ataupun kita mengundang kami berkongsi salah satu daripada institusi pendidikan yang wujud di negara kita ini, iaitu Madrasah At-Tazkiyah. Jadi Madrasah At-Tazkiyah ni adalah satu institusi pendidikan yang telah pun bermula sejak 2011 lagi. Januari 2011 dan dirasmikan pada 9 Januari 2011 oleh Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid daripada Yaman. Jadi waktu tu Madrasah Tazkiyah bertempat di sebuah rumah di Pantai Dalam di Bangsa, yang pada waktu itu jumlah pelajarnya 30 orang. Masya Allah. Jadi di situlah bermulanya daripada proses pembelajaran. Maknanya sejarah permulaan lah daripada Madrasah Tazkiyah ini, yang mana asas daripada madrasah ini adalah mendidik dan juga memberikan ilmu kepada para pelajar dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang kalau kita kata Ahlussunnah wal Jamaah ni akidahnya adalah Asy'ariyah dan juga dari segi sudut fiqahnya adalah dalam mazhab Syafi'i seperti di Malaysia ni lah. Itu kita punya silibus, baik itu daripada gurunya, begitu juga dengan kitab-kitab yang digunakan adalah dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Dan kemudian dari tahun ke tahun permintaan untuk pertambahan pelajar itu semakin ramai. Jadi oleh kerana itu pihak pengurusan memikirkan macam mana nak terima pelajar ni, sedangkan di rumah tu hanya dapat menampung lebih kurang 30 orang macam itu. So akhirnya setelah melalui beberapa fasa perpindahan satu tempat ke satu tempat, kemudian hari ini detik inilah Madrasah Tazkiyah berada di Taman Tun Abdul Razak Tamanta di Ampang. Jadi sekarang di sana, dan sebuah bangunan yang telah pun digunakan yang mampu menampung lebih kurang 80 pelajar. Jadi sekarang ni di Madrasah Tazkiyah ada 80 pelajar lah yang kita sedang belajar di Madrasah Tazkiyah. Jadi oleh kerana itu melihat juga keperluan dan permintaan yang semakin tinggi daripada masyarakat untuk nak hantar anak-anak mereka belajar di Madrasah Tazkiyah ni. Jadi itu yang akhirnya difikirkan macam mana untuk nak dapatkan lagi tempat yang lebih selesa, tempat yang lebih kondusif untuk pembelajaran itu. Maka Yayasan Madrasah Tazkiyah yang telah dikendalikan oleh Yayasan Ar-Riayah yang menaungi dia, Alhamdulillah, dengan adanya wakaf tanah dan juga ada beberapa pembelian tanah yang dilakukan, jadi kita ada 6 ekar tanah di Teluk Panlima Garang. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang ni sedang proses untuk membina satu kompleks pendidikan Riayah di tapak itu sekarang ni. Masya Allah, itu ya yang kita nak bagi tahu kepada penonton. Assalamualaikum, hari ini kan Habib. Jadi mungkin Habib boleh kongsikan kepada kami gambaran kompleks pendidikan Yayasan Ar-Riayah ni apabila siap kelak nanti, supaya mereka tahu ada banyak sebenarnya kemudahan-kemudahan yang akan diberikan. Baik, jadi kompleks Yayasan Ar-Riayah ini
yang nanti insya-Allah akan menempatkan di dalamnya itu Madrasah Tazkiyah. Salah satu daripadanya adalah Madrasah Tazkiyah. Kerana Yayasan Al-Riyah ni dia punya peranannya itu lebih besar, lebih luas. Salah satunya adalah pusat pendidikan seperti Madrasah Tazkiyah juga. Juga pusat kebajikan, pusat dakwah. Masya-Allah. Jadi itu kerana dibina kompleks tersebut. Tapi sekarang ini yang kita lebih nampaknya perlukan oleh khususnya para pelajar adalah penempatan dan juga tempat belajar pelajar-pelajar di Madrasah Tazkiyah. Jadi sekarang ini kerana keluasan tanah itu agak luas dan pastilah ketika mana kita merancang untuk membangun dengan begitu luas akan menelan kos yang begitu tinggi. Akhirnya kita bersepakat untuk membangun secara berfasa. Jadi sekarang ini proses kita adalah membangun fasa yang pertama iaitu 2 ekar dulu. Itu fasa yang pertama yang kita bangunkan lah. Jadi yang mana nanti kalau kita lihat di situ akan ada 3 blok utama yang mana ciri-ciri pembinaannya itu mesra alam serta pencahayaan dia dan pengudaraan dia itu semula jadi. Bangunan fasa pertama ni dibina atas tanah yang 2 ekar tu nanti insya-Allah dan akan boleh menempatkan kalau dah siap dibina fasa pertama ni boleh menempatkan 150 hingga 200 pelajar. Alhamdulillah. Yang itu yang kita sedang mula hari ini membangun. Baru mula proses pembangunan daripada madrasah itu. Yang mana fasa pertama ini kalau ikutkan kos dia dianggarkan lebih kurang 7.5 juta. Jadi kita pun nak war-warkan dan beritahu kepada para penonton semua yang mudah-mudahan insya-Allah dapat untuk bersama dengan kami Yayasan Ar-Riayah ni untuk merealisasikan daripada hasrat membina kepada kompleks Yayasan Ar-Riayah ini, khususnya fasa yang pertama ini untuk kita dapat membangun kepada Madrasah Tazkiyah supaya para pelajar yang sekarang ini sedang belajar di Ampang dapat untuk dipindahkan di situ dan akan menerima pembelajaran yang lebih selesa, tempat yang lebih kondusif untuk mereka, kerana nanti kita akan bagi tahu apa yang kita akan bina di fasa yang pertama ini di tanah 2 ekar tersebut. Jadi mudah-mudahan insya-Allah para penonton dapatlah sama-sama menyumbang dan membantu, dan alhamdulillah buat pengetahuan Dewi juga. Sebenarnya sebelum ni sumbangan-sumbangan itu sudah ada diberikan dan saya pun nak ambil kesempatan ucap terima kasih yang telah menyumbang sebelum ini. Kemudian kita telah gunakan juga duit segala apa yang telah diberikan itu dalam semua proses pembinaan ini, termasuklah pengurusan-pengurusan. Seperti mana kita tahulah, bila kita nak bina ni ada macam-macam proses. Pertukaran nama, tanah. Begitu juga dengan kita panggil minta kebenaran, submit plan dan sebagainya lah. Dan dengan semua kos-kos itu yang sekarang ini dibelanjakan, kemudian ada COVID pula, agak delay lama, panjang proses dia. Dan alhamdulillah hari ini dah dapat untuk mula dah. Jadi alhamdulillah duit sumbangan tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun nampaklah sekarang ini dia telah pun ada dia punya kesan dia. Mungkin selama ni nanti apa yang dibuat oleh yayasan ni, kerana alhamdulillah saya rasa ada dah, kalau kita boleh tengok di laman web kita dan juga di Facebook kita, proses itu telah pun berlangsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah, itu dia perkembangan kan Habib. Dan kepada penonton-penonton, assalamualaikum, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita menyumbang untuk memberi keselesaan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, masya-Allah. Dan jadi mungkin ada kata-kata terakhir sikit untuk penonton-penonton assalamualaikum hari ini, terutamanya mereka untuk bersedekah ni, Habib. Itulah alhamdulillah. Kita tahu bahawa fadilat bersedekah yang begitu besar dan sedekah khususnya di madrasah atau tempat pembelajaran ni termasuk daripada sedekah amal jariah, iaitu sedekah amal yang berterusan ganjaran dia. Sebab insya-Allah mudah-mudahan akan lahir para ulama ilmuwan yang akan mengajar lepas ni dan memberikan ilmu. Jadi akhirnya setiap apa yang disumbangkan dan menghasilkan daripada
pendidikan tersebut akan mengalirlah ganjaran kepada orang yang menyumbang tu, insya-Allah. InsyaAllah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, itu dia kebaikan ganjaran dunia dan akhirat. Masya-Allah. Terima kasih Habib. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Habib Najmuddin selaku Timbalan Pengurusi Yayasan Ar-Riayah. Masya-Allah. Inilah peluang untuk kita untuk mendapat kebaikan dunia dan juga akhirat di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. InsyaAllah kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini.